Hai, Assalamualaikum Doktor. Saya Nurbaca Balkis dan kumpulan saya Rapunzel akan membentangkan tentang etnik Jawi Peranakan. Jadi Jawi Peranakan merupakan keturunan orang-orang Arab, Persian, Pakistan dan juga India Muslim yang berkahwin dengan orang tempatan Melayu. Topik yang akan saya bentangkan adalah bangunan Jawi Peranakan dan juga agama mereka. Lukisan yang telah ditunjukkan tadi adalah lukisan yang telah dilukiskan oleh saya sendiri. Dan bangunan tersebut sebenarnya telah diubah suai oleh kumpulan hotel Georgetown Heritage. Bangunan Jawi Peranakan yang sebenar telah ditinggalkan sejak tahun 1990-an. Pengukuhan struktur besar-besaran dan untuk menahan bangunan tersebut serta menggunakan susun atur seperti asal telah membangkitkan rasa magal-mugal yang kini sudah kukuh. Elemen seni bina terdiri daripada dinding plaster kapur, kisi kayu, penutup perkebunan, cornice, architrave, tiang Doric dan juga kelengkungan tingkap roda Adam yang merupakan sebahagian daripada reka bentuk asal bangunan Jawi Peranakan. Seterusnya adalah sistem kepercayaan Jawi Peranakan. Jadi agama yang dianuti oleh masyarakat Jawi Peranakan ini bagi generasi lama dan sekarang adalah agama Islam. Walaupun rata-rata orang India Islam menganut agama Islam, tetapi fahaman mereka berbeza daripada fahaman orang Melayu. Beza dari segi orang India Islam, diorang berfahamankan dengan mazhab Hanafi. Manakala orang Melayu pula berfahamankan dengan mazhab Hambali. Jadi video yang akan saya tunjukkan ni adalah upacara sembahyang bagi fahaman mazhab Hanafi. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Saya Nasyaira Akila dan saya akan membentangkan topik tentang makanan tradisional etnik Jawi Peranakan. Masyarakat Jawi Peranakan katanya terkenal dengan juadah nasi lemoni, laksa lemak, acar buah dan juga Jawi Bami atau dalam bahasa Arabnya bermaksud bendi yang berasal dari Yaman, Mesir serta Oman. Jawi Peranakan tidak gemarkan masakan pedas atau menambah santan di dalam masakan mereka. Sebaliknya, mereka banyak menggunakan bawang dan juga tomato. Daun limau juga banyak digunakan dalam masakan dan perubatan kerana mempunyai pelbagai vitamin, protein serta zat besi yang baik kepada wanita, khususnya ibu berpantang. Salah satu masakan Jawi Peranakan iaitu Jawi Bami. Bahan utama untuk membuat masakan ini adalah bendi dan juga tomato. Jawi Peranakan mengamalkan konsep Aglo Melayu. Budaya Aglo Melayu ini amat ketara dalam hal-hal berpakaian. Pemakaian baju Melayu, baju kebaya, penggunaan kot, tali leher dan juga botai merupakan pakaian yang lazim oleh masyarakat Jawi Peranakan bagi menggantikan pakaian India yang digunakan oleh nenek moyang mereka sebelum ini. Di Pulau Pinang pula, selain popular dengan kebaya nyonya, terdapat juga kebaya dari kaum Jawi Peranakan iaitu kaum India Muslim seperti kaum Mami dan juga kaum Mama. Terdapat perbezaan kebaya dari kedua-dua kaum ini. Kaum Mami lebih gemar menggunakan kain les yang dihiasi sulaman labuci. Manakala kaum Mama lebih gemar menggunakan kain sari untuk dijadikan kebaya mereka. Hai, nama saya Nurul Farshaina. Saya akan cakap tentang alat muzik tradisional.
dalam topik kami iaitu etnik Jawi beranakan. Jadi salah satu alat muzik tradisional iaitu kompang. Kompang ialah sejenis alat muzik yang paling popular bagi masyarakat Melayu. Ia tergolong dalam kumpulan alat muzik kendang. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing betina. Namun mutakhir ini kulitnya juga diperbuat daripada kulit lembu, kerbau, malah getah sintetik. Kebiasaannya, seutas rotan akan diselit dari bahagian belakang antara kulit dan bingkai kayu bertujuan menegangkan permukaan kompang untuk menguatkan bunyi kompang. Terdapat dua bahagian kompang iaitu bahagian muka pada kulit dipanggil berulang, manakala di bahagian badan kayu dipanggil baloh. Sekali saya nak cakap tentang kompang dalam etnik Jawi peranakan. Di dalam adat Jawi peranakan, ketika hendak mengadakan upacara bersanding, apabila mempelai serta ahli rombongan sampai ke rumah penuh, kedatangan mereka akan disambut dengan paluan kompang. Jadi itu sahaja daripada saya. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Idham Azlan. Elemen saya yang kena buat ialah logo atau simbol. Okey, ini logo atau simbol Jawi peranakan. Jawi peranakan diterbitkan untuk memenuhi permintaan dan keperluan bahan yang semakin meningkat oleh penduduk tempatan. Ini terus beredar selama hampir 20 tahun dari 1876 hingga 1895 yang dianggap sebagai bentuk kejayaan sebuah khabar Melayu, terutama yang dapat diterbitkan sebelum tahun 1920-an. Ia diterbitkan oleh Singapura yang sejak bandar pelabuhan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merupakan salah satu pusat perdagangan utama di rantau ini. Bingkai beringin Jawi peranakan, pohon beringin yang mengandungi tipografi Jawi cermin yang rumit, kebetulan mempunyai masjid yang sangat besar yang logonya terdiri daripada pohon ini dikemas oleh gamelan. Masjid dilengkapkan dengan nama yang dieja secara mendatar di bahagian bawah. Dalam catatan lain, akbar itu terdiri daripada 4 halaman berukuran 11 x 7 inci dan ditulis dalam tulisan Jawi. Selain dibiayai sepenuhnya serta dikendalikan oleh Keturunan Jawi Peranakan. Sumber daripada Hamidi 2015 Surat Khabar. Terima kasih. Assalamualaikum, hai. Nama saya Hazrina binti Harimi. Pada hari ini saya ingin membincangkan topik mengenai Jawi peranakan dari segi kraftangan dan perayaan. Masyarakat ini terbentuk pada zaman Malaya Binti. Antara kraftangan yang dihasilkan oleh masyarakat Jawi peranakan adalah membuat bakul dan tudung saji yang diperbuat daripada rotan mengkuang. Menggunakan bakul ini untuk menyimpan barang keperluan mereka. Di sini saya ada sediakan sebuah replika, iaitu sebuah bakul yang diperbuat daripada rotan mengkuang. Masyarakat Jawi peranakan juga menghasilkan sulaman atau lebih dikenali sebagai embroidery pada masa kini. Di sini saya ada menyediakan 2 replika berbentuk sulaman yang dilakukan oleh masyarakat Jawi peranakan. Ini adalah replika yang pertama. Mereka juga menghasilkan teknik sulaman menggunakan warna yang agak terang seperti jingga, kuning, merah dan hijau. Masyarakat Jawi peranakan juga menjalankan perniagaan dengan menghasilkan beg yang diperbuat daripada sulaman. Topik kedua yang hendak dibentangkan ialah perayaan masyarakat Jawi peranakan. Antara perayaan masyarakat Jawi peranakan yang amat dikenali ialah perayaan perkahwinan. Antara adat resam yang telah diamalkan ialah bagi kaum wanita yang hendak berkahwin, mereka hendaklah memakai tali yang dia perbuat daripada emas yang menyerupai seperti biji gandum. Mereka juga hendaklah memakai pakaian perkahwinan yang diperbuat daripada songket mahupun sulaman. Sekian, terima kasih.
Hello, Assalamualaikum. Saya Muhammad Ashraf bin Abdul Razak daripada grup Rapunzel. Saya ingin berbicara tentang seni mempertahankan diri. Okay. Saya nak cerita pasal asal usul macam mana seni bina ini terwujud. Okey, saya akan cerita sedikit pasal seni silat ni, iaitu salah satu silat jenis, nama dia seni siku 12, merupakan seni warisan tempur Pulau Pinang. Negara kita ni sememangnya terkenal dengan seni mempertahankan diri sejak lama dan merupakan warisan nenek moyang kita sejak sekian berzaman. Leluhur seni silat telah mengalir sejak berzaman, namun menjadikannya sebuah seni yang kekal, relevan sepanjang zaman merupakan satu cabaran yang perlu ditempuh oleh semua pengamal seni berkenaan. Okey, masih banyak seni mempertahankan diri yang tidak diketahui oleh orang ramai. Malah ada setengah darinya tidak pernah mengetahui ataupun tak pernah mendengar pasal seni silat siku 12 tersebut. Okey, seni ini diasaskan oleh Syekh Ghulam Mi'ah bin Syekh Ahmad Masih. Amat sedikit maklumat yang diketahui mengenai tokoh ni, namun beliau dikatakan hidup pada abad ke-20 pada tahun 1905 hingga 1947, iaitu sebelum merdeka. Beliau merupakan seorang juru ukur yang berkhidmat dengan majlis pembandaran, iaitu Konsil Municipal pada ketika zaman penjajahan British. Syekh ni seorang berdarah Melayu, Arab dan Pashtun. Di Pulau Pinang, beliau bolehlah dikategori sebagai keturunan peranakan atau Jawi peranakan. Beliau ni seorang yang amat meminati dengan bidang seni mempertahankan diri, dan beliau banyak mempelajari pelbagai jenis seni bidang silat tersebut. Salam kepada doktor. Nama saya Darmishini dari kumpulan Rapunzel. Saya akan membuat pembentangan tentang permainan tradisional etnik Jawi Peranakan. Jadi, permainan tradisional etnik Jawi Peranakan ialah congkak gedung. Permainan congkak dipercayai berasal daripada negara Afrika atau Arab. Bagaimanapun, bukti tertua yang dijumpai oleh cari-gali purba yang dibiayai oleh Persatuan National Geographic. Mereka jumpa kepingan batu kapur yang mempunyai 2 liang selari bertarik semenjak 5,000 hingga 7,000 dijumpai di Jordan. Okay. Lepas tu, dari Timur Tengah, permainan ini tersebar ke Afrika. Congkak tersebar ke Asia melalui pedagang-pedagang. Permainan ini tersebar ke Afrika. Congkak tersebar ke Asia melalui pedagang-pedagang Arab. Di Asia Tenggara, congkak mungkin berkembang dari Melaka, memandangkan negeri ini merupakan pusat pedagang pada waktu dahulu. Kanak-kanak di Kepulauan Charubran juga bermain congkak. Congkak dipercayai sampai di sana melalui pedagang hamba. Di sana, congkak dikenali sebagai wari atau awari. Di Indonesia, congkak dikenali dengan nama congklak. Manakala di Filipina, dikenali sebagai sungkak. Terima kasih. Ini adalah congkak yang saya ada. Terima kasih.